Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ni sekali lagi kita dipertemukan selang satu hari saja dalam bagi kita membicarakan tentang isi kitab Al-Mutasaqituna ala Tariqid Da'wah, yakni golongan-golongan yang tercecer di jalan dakwah. Dulu kita dah terangkan bahawa antara sebab-sebab kececiran ini terbagi kepada dua, iaitu pertama tentang sebab jemaah dan yang kedua tentang sebab individu. Yang individu ni pula ada beberapa sebab. Malam ni kita nak tutup pada individu. Yang pertama dulu kita dah sebut, iaitu tabi'i yang tidak tetap. Yang kedua menjaga, konon-kononnya nak menjaga piuk nasi. Yang ketiga terlalu melampau, ekstrim. Melampau ni bukan maksudnya, ingat saya kata ekstrim dan fanatik ni hampir sama, tapi tak sama. Kita orang Islam, kita mesti fanatik dengan agama kita. Maksudnya tidak ada agama yang lebih diredai, tidak ada agama yang diredai oleh Allah melainkan Islam. Itu fanatik. Tidak kompromi bab itu. Ayat Quran dah ajar kita, lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agamaku. You tak usik, lu tak usik wa tak usik lu. Macam tu je. Itu dia. Ekstrim lain. Dalam jemaah kita tidak boleh terlalu ekstrim. Pun kita dah bincang. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung yang keempat, iaitu mengambil mudah. Mengambil mudah, iaitu bermudah-mudahan dan longgar, terutamanya dalam melakukan dosa-dosa kecil. Sebelum kita pergi lebih jauh, kena ingat, dosa-dosa kecil ni walaupun kecil, dia boleh membawa kepada dosa-dosa besar. Dia boleh jadi dosa-dosa besar. Contoh dosa-dosa kecil ni ialah pembaziran, membuat kerja-kerja yang lara, berbual benda-benda yang lara, bual janda, bual apa, itu semua dosa kecil. Jangan cakap jangan bual janda, betul tak pergi yang kita banyak, minta izin, bukan minta izin dengan bini, minta maaf je, tu dia. Barulah betul ni cerita tak apa lagi, cerita nyanyi lagu bukan lagu perjuangan, lagu bukan lagu tentang muatan Islam, lagu cerita lagu cinta Hindustan. Aku minat tu Hindustan tu. Betul. Bukan Hindustan moden lah, Hindustan lama-lama. Jadi benda-benda yang kecil-kecil ni kalau kita diamalkan, akan datang dia akan bawa pada benda-benda besar. Ingat hadis Nabi mengatakan apa? Hadis Nabi ke pepatah Arab? Pepatah Arab. Janganlah kamu memandang enteng perkara-perkara kecil, kerana sungguhnya gunung itu terbina daripada batu-batu yang kecil. Sikit boleh runtuh gunung tu. Berbanyak gunung dah runtuh, berbanyak bukit yang dah togel. Bukit Mok dah macam nak togel dah ni. Nak cakap macam mana? Bukit Timah tinggal nama, dah tak ada bukit dekat Singapura sana tu. Bukit Pasir pun tak tahulah bukit tak bukit. Nak cakap macam mana? Itu dia. Itu dia bahaya dosa-dosa kecil. Jangan tak perasan.
Baik, pada malam ini kita cerita lagi tentang bukti-bukti dalam hukum syarak tentang dosa-dosa kecil. Kita ulang balik pada hadis yang pertama, hadis daripada Aisyah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhqiratiz dzunub, fa inna laha minallah taliba." Wahai Aisyah, jauhilah dari dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Allah menuntut dosa-dosa kecil itu ditinggalkan. Maksudnya dosa kecil ni pun Allah tuntut agar ia jangan dilakukan. Sebagai tanda kita bertakwa kepada Allah, berusahalah untuk meninggalkan dosa-dosa kecil. Kalau terbuat juga, cepat-cepat istighfar. Dosa-dosa kecil ni dosa-dosa tak nampak, tuan-tuan. Dosa besar ni kita nampak. Kalau kita terbuat dosa besar, cepat-cepatlah kita taubat nasuha dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Tapi dosa-dosa kecil ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, tak nampak. Tapi yang bahayanya, dia boleh jadi dosa-dosa besar dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah dilakukan secara terus-menerus. Terus dia macam tak kisah. Itu dia. Yang kedua, dilakukan dengan sikap meremehkan. Alah, kecil, tak apa. Tak boleh. Yang ketiga, dilakukan secara terang-terangan. Dah lah buat dosa kecil, buat terang-terang pun tak boleh. Kalau mula-mula dosa kecil, kalau dia selalu sangat dibuat, dia hilang rasa malu, dia mula buat terang-terang. Bila dah mula buat terang-terang, dia rasa macam tak salah, dia akan bawa pada dosa-dosa besar. Itu maksudnya. Yang ketiga, takut dicintai oleh orang lain. Siapa mandala ala khair fahuwa khair. Siapa yang ngajak orang, tunjukkan orang benda yang baik, dapatlah dia saham yang baik. Tapi kalau siapa yang tunjukkan orang benda yang lara, benda yang tak baik, dapatlah dia saham tak baik. Lepas tu kita ni selaku orang Islam ni, kita kena tunjukkan orang contoh yang baik. Tapi kena ingat, bila kita buat contoh yang baik, akan ada orang yang mengata, itu biasa. Akan ada orang yang menghina, itu biasa. Tapi kalau kita mengamalkan satu amalan dengan sebab orang nak dipuji, itu namanya riak. Tetapi bila kita tinggalkan satu amalan dengan sebab takut dikata orang, itu syirik. Sebab apa? Benda itu baik, Allah suka, kau tinggalkan. Tadinya kau takut siapa? Itu beza dia. Maksudnya apa? Dah alang-alang buat, teruskan. Itu maksud. Alang-alang buat benda baik, teruskan. Benda jahat, kalau bukan macam itu, kalau boleh jangan dibuat. Benda buruk. Jadi, okey. Itu juga benda-benda itu dilakukan dalam keadaan pendorongnya lemah. Maksudnya apa? Kita bimbang kalau benda-benda yang tak baik ni, kita buat benda dosa kecil ni, dia akan jadi pada dosa-dosa besar. Mula-mula kita suka dengar lagu Hindustan. Lepas tu kita mula nak tengok siapa yang menyanyi. Kadang-kadang yang nyanyi tu orang tua je. Dia punya yang pelakon nyanyi tu, mata berhenti, perut pusat, sekaki dalam, pakai baju macam tak pakai. Tu dah zina mata tu. Lama kelamaan timbul. Itu yang nak jaga. Itu yang nak jaga. Itu berhati-hati dengan dosa kecil. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, dari Anas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, yang mana maksudnya, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pandangan kamu lebih halus dari rambut, sedangkan pada zaman Rasulullah kami mengirinya sebagai dosa besar, yakni dosa yang membinasakan. Benda-benda zaman Rasulullah tu, benda-benda kecil ni, sahabat-sahabat, tinggalkan. Kerana pada mereka benda-benda ini adalah dosa-dosa besar. Zaman kita benda-benda macam ni kita tak kisah. Tak kisah. Sengaja melambat-lambatkan semayam, tak kisah. Sedangkan kita tahu, fawaidul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang semayam. Allazina hum an salatihim sahun, yang mana mereka dalam semayam mereka itu lalai. Salah lah tu. Kita macam tak kisah. Kita dah duduk ngetel dengar azan, kita tak kelang kabut. Tak apa. Pandai semayam. Itu semua akan bawa pada dosa-dosa besar. Itu kita kena ingat. Sebab itulah kita kena berusaha menganggap
dosa-dosa kecil itu sebagai dosa-dosa besar. Kalau kita boleh buat begitu, itu yang Rasulullah kata hebatnya iman kita. Sebab itu satu ketika Rasulullah tanya pada sahabat-sahabat, siapakah yang hebat imannya? Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, sudah pastinya malaikat. Rasulullah kata, malaikat tu tak ada nafsu, memel le. Oh, kalau gitu para nabi. Rasulullah kata, dah tentulah nabi, ya sayang. Kuatnya suara, dah tentulah para nabi, para rasul memanglah terpelihara. Kalau gitu kamilah ya Rasulullah. Rasulullah kata, perasan. Itu perasan saya yang tambah lah. Rasulullah kata, memang ada engkau, aku ni hidup lagi. Wah, sahabat-sahabat tu, wah, pening kami ni. Kalau itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, mereka-mereka ni ialah mereka-mereka yang tak pernah tengok aku, tapi bagian nak gila menghidupkan ajaranku. Bagi sungguh-sungguh, bagian nak gila itu maksudnya bersungguh-sungguh lah. Itu dia. Itulah hebat imannya. Siapa? Mudah-mudahan yang ada antaranya, mudah-mudahan yang ada kat dalam ni, InsyaAllah. Kata dia. Baik, lepas itu kita kena berusaha mengelakkan sejauh-jauhnya dosa-dosa kecil. Usahalah. Walaupun diurangi, cepat-cepat istighfar. Jangan tunggu istighfar, janganlah masuk tunggu betul-betul nak baik baru nak istighfar. Tidak. Asal terbuat je istighfar. Biarlah bila kita istighfar dengan Allah, mudah-mudahan dalam keadaan kita istighfar itulah Allah tarik nyawa kita. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah terima istighfar kita. Baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muharriqatil dhunub fa innahunna yajtama'unna 'ala ar-rajul hatta yahlikunahu wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahun mathalan kama thali qaumi nazalu ardan falah fahadara sani'al qaumi faja'ala rajuli yantaliqu fayaji'u bil'ud warrajuli yaji' bil'ud hatta jama'u sawda wa ajjunara wa andaju ma qazafu fiha. Jauhilah kamu dari dosa-dosa kecil, sebab jika dosa-dosa kecil berhimpun pada seorang, dia pasti akan membinasakan orang itu. Rasulullah SAW buat bandingan dosa-dosa kecil itu sama seperti satu kaum sampai di satu kawasan padang yang luas dan tiba masa untuk masak makanan. Jadi setiap orang pergi mencari kayu, setiap orang membawa pulang kayu sehingga menjadi satu longgokan. Maka mereka memekatkan api dan masaklah apa yang dicampak di dalamnya. Itu maksudnya. Kayu diambil sikit, dihidupkan api, masak. Kalau kayu tu sikit tu je nak hidupkan api, memang tak boleh. Kan? Mancit sebatang, kan? Tak boleh. Tapi kalau dah mancit tu begitu, memanglah terbakar, siapa yang kena pun. Macam lilin kita masak air sebatang tak boleh. Tapi kalau kita lilin tu keliling berpuluh-puluh, boleh masak. Macam itulah dosa. Macam itulah dosa-dosa kecil. Oleh itu, orang-orang yang bekerja dalam lapangan Islam, berjalan menurut landasan Islam, hendaklah menjauhi sifat-sifat mempermudahkan. Sebab itu merupakan perencanaan syaitan kepada jiwa manusia. Sebaliknya, semua mestilah melaksanakan azimah, yakni maksudnya ketetapan dirilah. Azimah tu kan kita dah katakan hukum syarah kan. Seberapa daya yang boleh tanpa ekstrim dan tanpa meninggalkan tafrid, malah hendaklah mengikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Pendusta dan penyeleweng saja yang tidak mengikut sunnah. Dan memang benarlah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku.
Jadi kalau kita mengaku bahawa diri kita ni sebagai pendakwah Islam, sekurang-kurangnya mendakwahkan adik keluarga kita, usahakanlah meninggalkan perkara dosa-dosa kecil. Apatah lagi kalau kita mendakwa diri kita sebagai penjuang agama. Dan kita berusaha bermati-matian untuk mengelakkan daripada melakukan dosa-dosa kecil. Dosa besar kita jangan cakap. Kita tak payah ceritalah dosa besar. Dosa besar kita kata. Dosa kecil yang kata apa? Makruh pun boleh kata dosa kecil. Sebab makruh kan Allah tak suka. Tu orang pernah tanya saya, Ustaz, kalau saya ni seorang perokok, Ustaz, macam mana? Saya tak boleh tinggalkan Ustaz merokok. Macam mana Ustaz? Gini lah bang, nak cakap pun tak guna, memang dah kaki merokok kan. Seboleh-bolehnya ketika abang nak berhadapan dengan Allah SWT, maksudnya nak semayang, janganlah ada bau rokok. Tu je. Tak susah mana pun, jangan ada bau rokok je dah. Sekurang-kurangnya kalau kita tak segan dengan Allah, kita segan dengan jemaah lain. Usahakanlah. Itu dia. Habislah sudah bab yang tajuk kecil yang keempat, iaitu kenapa seseorang itu boleh gugur di jalan dakwah dari sebab individu. Itu yang keempat. Yang pertama, tabi'i tidak tetap. Yang kedua, nak menjaga piuk nasi kononnya. Yang ketiga, ekstrim. Yang keempat, mengambil mudah sesuatu perkara atau mengambil mudah terhadap dosa-dosa kecil. Masuklah kita yang kelima, tertipu dengan kedudukan dan sikap menonjol diri. Makna je pun dah jelas kan. Tertipu dengan kedudukan dan sikap menonjol diri. Penyakit ini juga menjadi sebab keciciran di jalan dakwah. Penyakit ini sangat berbahaya. Ia akan merosakkan para pendakwah sama sekali, menjadikan amalan mereka tergantung, menghapuskan pahala mereka dan memberi akibat buruk kepada mereka. Kalau mereka lihat teladan dari orang-orang terdahulu, sudah pasti mereka tidak akan menjadi seperti itu, dan mereka tidak akan gagal menghadapi ujian-ujian seperti yang berlaku kepada iblis. Sesungguhnya iblis itu adalah orang-orang yang rugi. Dikaitkan dengan iblis kenapa? Kerana iblis dulu satu ketika jawatannya adalah Raja Malaikat. Bila keluar arahan sembahlah Adam, iblis kata, dia siapa, aku siapa? Aku daripada api, Adam itu daripada tanah. Jadi orang yang kalau terlalu sangat dengan kedudukan dan bersikap menunjuk diri, sebenarnya dia buat itu perangai iblis. Itu kena faham. Apatah lagi orang-orang yang bergerak di atas Islam, dia tidak boleh bersikap seperti itu. Bukanlah maksud kita pengerusi kena depan. Tidak. Ayat ini bukan kata pengerusi kena depan. Ayat ini nak menceritakan diri kita. Kalau pengerusi surau, dia kena ada rasa nak tolong orang bawah. Orang bawah pula tengok pengerusi surau datang, adalah malu sikit. Jangan, biar dia buat, Kan kepimpinan melalui teladan, suruhlah dia buat, Bukan macam tu. Kita tidak mengira pada kedudukan. Itu diri kita. Tapi pada orang lain, pandanglah siapa dia tu. Faham tak? Pandanglah siapa dia tu. Memanglah seorang ustaz masuk ke surau, dia boleh buka lampu, dia boleh nyapu sampah, dia boleh bersihkan bilik air, sebaik-baiknya itu. Tapi kita selaku jemaah, takkanlah ustaz tu yang datang nak ajar kuliah, dia yang bersampah kita. Kita gitu pula maksudnya. Bukan maksudnya yang datang, aku ni ustaz nak ceramah, takkanlah aku nak kena buka semua. Yang itu tu tak boleh. Yang itu, aku ni pengerusi surau, takkanlah buat air pun suruh aku nak mesyuarat. Yang itu tak boleh ayatnya. Tapi kalau pengerusi surau nak buat, silakan. Suami nak masak untuk isteri, silakan. Suami nak basuh baju, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau anak-anak nampak bapak nyapu sampah, bapak tu dah terbungkuk-bungkuk sakit pinggang, takkan anak biar, tak apa bah, biar saya yang buat. Begitu maksudnya. Isteri nampak suami, tak apa bang, biar mah yang buat. Bukan maksud apa, aku suami raja rumah tangga, takkan nak buat benda ni semua. Yang itu tak boleh. Faham tak? Itu baru kaitkan yang kecil-kecil je.
Belum cerita yang besar-besar. Baik, kalau kita cerita besar-besar, pimpinan jemaah Islam tu boleh buat kerja, tak ada masalah. Memang dia orang berasal daripada orang bawah-bawah. Jangan tuan-tuan ingat ulama-ulama besar tak kerja buat kerja. Kuatnya suara. Kita kuat, dia pun kuat je. Tak apa, namanya pun budak. Baik. Pimpinan-pimpinan jemaah Islam tu semua dah biasa buat kerja ni. Mereka dah terdidik. Tak kira pangkat, tak kira kedudukan. Itu mereka. Kita pula orang bawah, kita azimkan dia, kita muliakan dia. Tak salah. Bukan dia minta dimuliakan. Bukan dia minta, okey, kalau saya datang tempat awak, pertama saya nak duduk atas pentas, saya nak bangku besar, mikrofon, lepas tu saya nak pergi Pek Jawa, maka asam pedas. Bukan dia letak syarat. Kita yang letak syarat. Tuan guru, lepas ni kan kita pergi makan kat asam pedas Pek Jawa. Itu caranya. Kalau dia letak syarat begitu, tapi kadang-kadang setakat makan asam pedas tu apalah sangat. Dah. Maksudnya dia tidak mengira kedudukan dia, tapi kita memuliakan dia. Yang itu tak ada masalah. Tetapi kalau dia mengambil kira kedudukan dia, itu something wrong. Ini maksudnya. Okey, baik. Dalam sebuah majlis yang lain, ni cerita ni. Contoh macam kadi datang seorang ni lah. Antara cara-cara kita nak muliakan kadi tu, kita suruh dia jadi imam. Memang bagus, tak ada masalah kan. Tapi taklah mesti kita letak sejadah special untuk kadi tu. Kalau kadi tu kan tengok sejadah macam ni, tak nak lah dia. Aku ni kadi. Tapi kalau dah kadi tu orangnya masalah, kena duduk lembut. Kalau kita nak suruh jadi imam, kena bagi tempat lembut. Itu je. Faham tak? Sebab ni sebenarnya kau wakil rakyat lah. Wakil rakyat. Wakil rakyat boleh buat kerja. Tak payah nak berlakon lah. Tak payah berlakon pegang water jet. Tak payah. Kadang-kadang kita pelik juga. Yang kau boleh berlakon, kau pergi cuci sekolah tu nak buat apa? Jangan macam tu. Lebih mulia kalau wakil rakyat tak dapat tolong, turun, dia minta maaf. Saya minta maaf, saya tak dapat tolong, saya simpati, insyaAllah saya akan bantu mana yang boleh. Lagi baik daripada dia berlakon. Dia menyampah dia orang. Dalam kau seorang bekerja, cuci pagi sekolah, keliling orang semua ambil gambar. Tak mau macam tu. Ataupun wakil rakyat masak bubur, api tak ada kat bawah. Apa hal? Orang kau dah biasa kerja lain. Orang dah biasa kerja lain. Tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan, saya segan sikit nak cerita benda sebab saya pun malu dengan ustaz ni. Saya pergi ke Pahang first time. Saya jumpa yang dikatakan Ustaz Rosli Jabar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia tu pesuruh Jaya Pas Negeri Pahang. Dia ada madrasah. Orang kata masa banjir kat Pahang, dia bawa kuali tu kedah air nak masak kat untuk orang. Tak tunggu orang lain. Dekat madrasah dia tu ada kain-kain yang orang sedih hadiahkan. Bukan dia letak, tuan-tuan, digantung cantik-cantik. Madrasah dia pegani sendiri, dia angkat batu sendiri, dia buat kerja sendiri. Allah Akbar. Itu baru seorang, ramai lagi, tuan-tuan. Kalau nak cerita politik, kita boleh cerita politik kat sini. Kita boleh cerita calon-calon kita, macam mana hebat-hebat. Bukan begitu sebenarnya. Itulah kita nak masuk dalam kalau bila jadi ketua, atas dasar diri kita. Anak bawah tengok, jangan dibiarkan. Tolong, bantu, support. Bukan kita letak syarat, aku tak ada buat kerja, ini semua kerja orang bawah. Tak ada. Okey, baik. Saya ingat seorang saudara yang datang kepada saya menyatakan rasa tidak puas hatinya terhadap susunan nama yang keluar dalam akhbar. Nama itu adalah mengenai suatu pertemuan dengan suatu rombongan wakil resmi. Namanya telah disebut di belakang sekali. Ni dia. Okey. Dia mengadu kepada saya bahawa tertib nama itu sepatutnya bukan demikian. Saya berkata kepadanya, minta lindungan daripada Allah dari syaitan derjam dan bertakwalah kepada Allah, wahai saudaraku. Nama tak disebut. Kalau boleh tu, dia nak tu, nama dia tu jangan lupa. Orang tak sebut nama kita tak apa kan. Tapi kalau ada orang yang memang berharap
agar namanya disebut lain, tuan-tuan, lain. Tak ada perkataan haji pun komplain. Ada orang macam tu, saya haji, ni tak ada haji. Ada. Kena pula kalau nama-nama seperti nama-nama yang pelik-pelik ni, kalau salah je. Macam mana? Macam mana nak cakap macam mana? Ada orang macam itu. Tak boleh. Ada orang pula mentang-mentang lah dia orang kuat kat sini, kalau nama dia tak sebut, dia orang mengajuk. Ada orang macam tu. Nak kata macam mana kan? Kadang-kadang kita pun silap juga, tuan-tuan. Kita kalau tengok orang macam tu, kita jangan lupakan dia. Kita up sikit. Up sikit. Banggalah dia kan. Namanya disebut, kita puji-puji dia. Kita ni bangsa kerja ikhlas lillahi ta'ala. Manalah kita tahu kan. Nak fikir, nak up dia. Okey, baik. Ingatlah pada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya perkara yang paling aku takut berlaku kepada umatku ialah menyekutukan Allah. Aku tidak mengatakan yang mereka menyembah matahari, bulan atau berhala, tetapi mereka membuat amalan-amalan bukan untuk Allah, tetapi keinginan nafsu yang tersembunyi. Bagi sumbangan nakkan disebut. Habis Ustaz, salahkah kalau kita bagi sumbangan lepas tu kita minta pelepasan cukai? Tak salah. Memang ada. Kaum Cina, kaum India cukup kerap buat macam tu. Sebab itu sekolah dia besar-besar. Kita orang Melayu ni, orang Melayu Islam ni antara golongan pembayar cukai yang tegar. Pembayar cukai yang tegar. Jangan tak. Jangan bayar tempat lain. Kita orang Islam ni, sebab itulah satu masa ada orang kata nak bagi zakat pada orang bukan Islam. Orang kata buat apa? Memang betul lah. Nak buat apa bagi dia? Cukai kan dah ada. Dia untung satu cukai kena. Kita cukai kena, zakat kena. Ada kita komplain? Ada pula yang sokong. Kan pelik tu. Lain dia kalau dah habis orang Islam kita bantu. Halah, kadang-kadang orang ni semata-mata nakkan sokongan bukan Islam sampai sanggup cakap macam tu. Macam dah tak ada orang Islam, orang Islam yang miskin pula. Saya kadang-kadang dulu sikit masa teman mak saya pergi BRIM. Ambil BRIM dulu kat sekolah tinggi. Minta mak cakap lah, tengok orang yang datang ni, ialah golongan puak-puak dia, orang-orang bukan Islam lah, orang Cina. Datang masa sedih siapa yang ambil BRIM? Ya, pelik. Pelik. Nak cakap macam mana kan? Kita orang Islam tak begitu. Tapi memanglah patut. Benda yang patut tak salah. Tapi kalau semata-mata nak disebut-sebut orang, jangan, tuan-tuan, hati-hati. Niat nak tunjukkan benda yang baik tak ada masalah. Contohnya tabung derma datang, kita letak RM10 atau RM50. Kebetulan kita ada rezeki lebih, kita letak RM100. Maka ketika tu lah orang tak ambil gambar, orang tunjukkan bat bagi RM100. Niat kita nak jaga. Niat kita nak jaga. Sebab apa? Kita bimbang, kita niat betul nak menunjukkan orang bahawa kan kita pegang siapa yang menunjukkan satu benda yang baik, maka dapat saham. Tapi setan punya mainannya. Sebab itu kalau betul lah kita nak nyumbang tu, nyuruh-nyuruh. Jangan nampak, dan diam je. Saya terbaca satu cerita tentang seorang orang ni, orang kaya di luar negeri. Orang Melayu Islam, kaya. Tapi kalau dia balik sini, rumah dia rumah teres je. Orang kalau jemput datang kenduri, dia datang pakai kereta pemandu dia. Dia punya nak nyuruh. Orang tanya anak belajar mana? Anak saya belajar masak je. Punya rendah diri. Padahal anak dia belajar masak dekat Paris dengan chef terkemuka dunia. Masak juga. Tak sama. Betul. Dia orang kata yang pergi rumah dia tu, nak masuk jaga punya ramai. Punya besar rumah dia. Tapi adik-beradik dia pun tak tahu dia kerja apa, bisnes dia apa. Dalam diam dia support anak-anak saudara dia belajar. Mak bapaknya pun tak tahu siapa yang tanya. Dia punya sembunyikan harta dia. Itu tadi.
Kalau boleh macam itu, silakan. Lepas tu kita nak jaga hati kita ni, lebih baik kalau kita nak nyumbang ke nanti, pertama niat kita kena betul. Nokta bidayah satu amalan tu kena betul. Nokta bidayah ni maksudnya titik dulu. Niat kena betul. Kalau bentuk kewangan, kalau boleh sembunyikan. Kita bimbang mainan syaitan ni tuan-tuan, mainan syaitan. Kalau ada orang yang provoke itu, patutnya nama kau ni sembunyi. Cakap terang, kau ni panggil syaitan kau buat ni. Cakap direct je. Biar tu benar. Habis, kau nak suruh aku apa? Tak ikhlas. Cakap gitu je tak apa kot. Tak apa kot. Kadang-kadang orang macam ni kena cakap macam tu. Baru dia, astagfirullahaladzim. Ya. Orang kadang kita jaga bagai nak gila. Kenapa? Diorang dengan kau macam tak pandang. Kan kau banyak buat kerja ni. Setan cucuk tu. Itu setan pada mengaji tu. Jangan azan macam mana pun dia tak lari lah. Kalau setan yang biasa tu baca ayat kursi mungkin melambung. Itu setan baca ayat kursi dia sambung lagi. Jangan main. Wa huwal aliyul azim, dia sambung lagi. La ikrah fid din. Mati kita lawan setan macam tu. Tu hati-hati. Tu dia. Baik. Ada orang menceritakan kepada saya bahawa dia bertemu dengan orang yang disebutkan di sebatang jalan. Orang tadi ni. Dia berjalan di seberang dan lantang menyeberang untuk berjabat salam dengan orang itu. Dia menanti agar saudara berkenan mengulurkan tangannya juga. Tapi dia tidak berbuat demikian, malah tercegat di depannya. Orang itu bukan saja tidak mendapat ucapan salam yang lebih baik, malah merasakan dirinya bersalah kerana cuba bersalam. Cerita ini menjadikan saya sungguh geretar sebab saya mengingat firman Allah Ta'ala yang Maha Perkasa dalam sebuah hadis kursi yang bermaksud, aku adalah mengikut prasangka baik hamba-Ku terhadap aku. Aku bersamanya apabila dia menyebut aku. Jika dia menyebutku dalam dirinya, aku menyebutnya dalam diriku. Jika dia menyebutku di hadapan kumpulan yang ramai, maka aku akan menyebutnya di hadapan kumpulan yang ramai yang lebih baik darinya. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya secara berlari. Kita jumpa, kita bisa, contohnya kalau ikut ceritanya, ada tak semua orang kita jumpa, Assalamualaikum, dia nak kenal tu kan, tengok je. Sedangkan kita sebenarnya sebaik-baik dia salam ni dengan orang yang tak kenal. Sebaik-baik dia salam, bukan orang dah kenal, orang yang tak kenal. Sebab kita ni nak buat saudara. Yang kita dah kenal tu memanglah saudara. Dah kira saudara, yang tak kenal tu Assalamualaikum. Contohnya misalnya ada datang pemuda kusut masa, kita pergi tengok. Bukan kita nak bagi salam dia, Assalamualaikum, nak buat apa sini? Ada setengah orang meninggi diri, Assalamualaikum, dia tengok. Kena pula jalan dengan bodyguard kan. Baru nak salamnya, kena tepis. Ada orang pemimpin yang berjiwa Islam bukan macam tu. Tak perlu ada kamera, tak perlu ada ada reporter, biasa sama saja. Kita bukan nak nyentuh siapa-siapa. Memang patutlah kalau yang datang tu sultan, dia mestilah ada gerak kerja dia. Adalah kameraman dia, patutlah, memanglah dah itu cara. Kalau datang tu menteri, adalah reporter dia, pembantu-pembantu dia. Contohnya macam banjir, menteri datang, ada reporter. Tak salah sebenarnya. Janganlah marah. Yang salahnya kenapa datang bawa satu bot, bawa lah 10 bot. Tolong orang, kau naik satu bot je dah lah, betul? Baru betul. Itu yang salah. Bukan tentang reporter. Itu memang tugas bodyguard. Tuan-tuan, sultan kalau agung datang, bodyguard jangan tanyalah. Cumanya dah diagung kan. Cuma itulah kita tu. Kenapa datang satu bot? Datanglah 10 bot. Barulah boleh tolong orang, bawa bantuan, bawa makanan. Kita nak macam tu. Tentang bot dia nak ambil kamera, juru kamera nak ambil gambar ke bot, itu memang hak dia, tak ada masalah. Ingat tuan-tuan, andai kata Menteri Kewangan tergolek bot, nak cari menteri baru macam mana? Siapa nak bayar bonus aku? Siapa nak luruskan air citra? Satu hal lagi, naik orang baru, mula balik, menang jerit orang.
Itu hak dia, tak ada masalah. Cuma bertindak tu biar bijak. Itu kita kata. Contoh macam kita cakap tadi lah, YB menteri atau YB yang dah tak boleh buat, minta maaf, itu lagi bagus daripada engkau berlakon. Bila pecah temelang, kan panjang cerita. Saya pun pernah macam tu, tuan-tuan. Banjir kat Johor, berlakon juga. Sungguh dengan kawan-kawan. Tapi dengan kawan, mudah-mudahan kita tak ada reporter, kau tak mati semua kan. Pergi dekat Farid Salman, cetek je barat pinggang, nak tunjukkan dengan kawan, semua digigit atas lutut. Dalam apa ni? Cik kena-kena tu. Tu dengan kawan-kawan lah. Berlakon. Tapi orang kata, kau ada orang ambil kamera, mati kita kan. Orang tu berlakon. Mudah-mudahan alhamdulillah. Tapi jangan tipu lah. Itu kita kata. Kita tolong-tolong semua-semua. Ini satu untuk engkau, dua untuk aku. Itu tolong apa? Dua untuk engkau, empat untuk aku. Apa hal? Jangan macam tu. Tak baik. Pemimpin Islam kami, dia dulukan orang lain tu. Sebab itu tuan-tuan, saya kata, nak tengok contoh-contoh pemimpin Islam, senang je. Senang je. Cukup mudah. Anak beranak cucu cicit dia kaya tak? Anak beranak cucu cicit dia kaya tak? Tak juga. Biasa je. Hidup je memang senang, tapi taklah kaya. Yang itu lah orang duk tembak. Yang anak cucu cicit bawa cicit dia apa? Onde-onde. Onde-onde kuih. Yang kaya tu orang tak cakap. Yang bininya, anaknya baru harga berjuta, itu orang tak cakap. Yang bapaknya tuan guru, anaknya tuan guru, yang itu orang duk ngutuk. Pelik aku. Itu punya orang pun ada orang percaya lagi. Saya ada rugi 90 juta ketar hitam, pun orang percaya lagi. Terpaksa cakap ni, terpaksa. Mak akhir zaman orang akan hina ulama sedahsyat-dahsyatnya. Memang itu tanda-tanda akhir zaman. Nah, itu kita ingatkan. Pemimpin kena macam tu. Takkanlah tuan-tuan nak harap Ustaz Sebullah tu turun padang cuci longkang. Patutlah. Kalau Ustaz Sebullah tu turun cuci longkang, yang muda-muda ni orang kata apa? Jangan jadilah. Kita patut tuan guru Ustaz Sebullah tu pegang jangkul. Kita dah pegang skop, dah pegang apa semua dah. Tak apa tu, tak apa babe. Apa babe? Bukan babe, Habib ni. Panggil babe tak sedap pula. Tak apa Habib. Ustaz Sebullah anak-anak muda panggil Habib. Tak apa Habib, biar kami buat. Habib tunjuk je mana. Itu. Kalau Habib nak buat, biar dia buat. Tunggu sekejap. Bagi dia 5 minit, bagi dia rasa dah cukup, baru kita take over. Begitu. Itu maksudnya baik. Sebab tu kita, Allah kata apa? Aku ni seperti mana yang hamba ku. Kenapa orang ni kaitkan dengan hadis kursi ni? Sebab bila mana dia berdiri depan orang tu, dia sebut nama Allah depan orang tu tak sebut balik dengan yang lebih baik. Sebab tu kita ni kalau orang beri salam ni sunat. Jawab salam tu wajib. Jawab mesti lebih baik. Mesti lebih baik daripada yang beri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pandangan kata waridwan. Kalau tak reti juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ulur tangan, dia salam, kita gerik betul-betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ucap lebih baik tak reti, kita buat perbuatan yang lebih baik. Itu kita kata senangnya tak susah. Senangnya tak susah. Dah tak reti nak jawab macam mana lagi? Tahu kalau dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak jawab apa lagi? Lagi baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi baik? Kalau nak sebut Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala, Ustaz Arun kata tak boleh. Arwah Ustaz Arun kata tak boleh. So kita gantikan perbuatan. Kita genggam tangan dia. Kalau perlu dipeluk, dia peluk. Tapi tengah COVID-19 ni, jangan peluk-peluk. Nanti jadi pula COVID-20. Panjang cerita. Baik.
Saya teringat juga seorang lain yang mencari nama pergi ke suatu majlis jamuan yang diadakan di sebuah rumah. Dia tiba agak lewat, ruang-ruang di hadapan telah pun penuh. Dia beri salam dan masuk. Dia sepatutnya pergi duduk di tempat kosong di ujung balai, tetapi tidak berbuat demikian, malah menuju ke kerusi di ruang hadapan yang telah dipenuhi. Secara kasar dia menyuruh orang berkenaan yang tidak dipandang berkedudukan supaya mengosongkan kerusinya. Kita rasa tak jumpa lagi, ada lagi. Kalau sebab kita orang pergi kerja kahwin ni, ketuk kampung, penghulu sampai lewat, tengok tempat semuanya penuh, depan semuanya penuh, kali kat belakang tu ada kosong, kita nak duduk ke depan, ada macam tu? Tak ada. Biasa orang-orang dah tentukan tempat YB, tempat apa, ikutkan. Ada nas tak? Ada nas boleh, tak salah. Jangan kita terus kata orang tua ini majlis yang tidak diberkati kerana membezakan orang miskin dengan orang kaya. Tidak. Dia mengikramkan orang yang ada kedudukan, bukan sebab kayanya. Ni dia. Bukan sebab kayanya, sebab agamanya. Lepas tu kalau Ustaz Asbullah kita panggil datang ke majlis kahwinan kita, dia tu kita siapkan tempat satu meja dia dan keluarga dia dengan pengiring dia, tak salah. Sebab kita memuliakan agama, orang agamanya, ilmu dia. Tu dia, bukan pangkat dia. Ingat tuan-tuan, orang agama, orang ilmu ni mati tak jadi ustaz pun ilmu dia melekat. Tapi kalau wakil rakyat ni dah jadi wakil rakyat, orang tak panggil lagi YB. Mula-mula YB dah tak ada panggil, tak nak panggil YB lagi. Berangan lah kau. Betul kata mulianya agama ni. Jangan kita muliakan orang kerana pangkat dan kedudukannya, tapi kita muliakan kerana agamanya. InsyaAllah Allah pun akan muliakan kita. Tapi kalau kita muliakan orang tu kerana kedudukannya, habislah kita. Habis. Sepatutnya orang tu dengan kedudukan dia tahu memuliakan orang agama. Tu penting. Ketua kampung, penghulu, atas sikit, belajar agama. Ini dia show sendiri. Tapi yang tahunya sekat ustaz ni ceramah politik. Kau duduk dengar kau tak nak? Minta maaf dengar nak? Duduk dengar kau tak nak? Tapi kau sekat. Siapa report? Adalah minta maaf lah. Siapa? Minta maaf lah apa? Anak Firaun ni. Duk ngadu. Saya tak cerita orang cerita anak Firaun. Saya kata anak Firaun ni sejarah. Siapa yang ngadukan Masitah pada Firaun? Tak anak perempuan dia. Atau anak perempuan Firaun lah tu kerja ngadu-ngadu. Ustaz ni cerita politik, dia foto tu, dia foto. Itu anak Firaun tu. Kalau terikut, yang ikut pun Firaun lah. Sebab itu, hati-hati. Sebab itu duduk majlis dengar. Duduk majlis ilmu dengar. Kalau orang ustaz cakap ke depan, kena telinga sendiri, panas, istighfar banyak-banyak. Kalau panas tu tanya apa? Tanya kau buat macam tu. Kalau kau tak buat, aku cakap pencuri pun kau tak mencuri, tu tak ada rasa apa-apa, betul? Bila sebut pencuri je yang dia rasa. Bila sebut perasuah, yang makan rasuah rasa lah. Yang tak makan apa nak rasa? Perosak rumah tangga orang. Kau ni, kita tak ada benda. Bukan nak tuduh ke apa, tuduh lah. Cuba kau ni perosak rumah tangga orang. Macam mana dia tahu bang? Siapa kata aku rosakkan rumah tangga? Boleh dia nak bela diri dia. Macam tu lah ceritanya. Duduk dengar ilmu agama, dengar apa dia cakap betul atau tidak. Lepas tu kalau betul ubah, kalau tidak jadikan ingatan, jangan dibuat. Itu maksudnya. Bukan terus-terus, wah ni tak boleh. Terus salam, terus sekat. Orang cuma tegur, kan bagusnya imam tu jubah putih. Sebab putih tu kan warna yang bersih. Allah kan suka putih. Kita tanam di makam kamu dengan kain kapal yang putih. Bukan yang orang tu bangkang. Dikatakan elok, wah terus saya tak boleh masuk. Ustaz tu cerita tentang rokok dengan Arab, wah terus tak boleh masuk. Sebab sekarang kenapa? AJK ramai isap rokok. Allah, tak boleh lah macam tu. Benda betul, salah terima. Senangnya kita orang Islam begitu. Salah terima. Kalau bukan kita yang buat ingat, jangan buat. Tu je. Kadang-kadang orang kita ni, alah, dah lah panggil ustaz tu, ustaz bagus-bagus, dia kata macam-macam pula. Bukanlah kita kata kita ni baik sangat, ya? Tidak.
Bila orang kata tak baik ni, benda tu memang tak baik. Dah lah. Dia nak marah Ustaz. Ustaz tu tak pandai jaga hati lah. Ni. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengikut tingkah laku baginda. Mereka tidak merasa bangga dengan dan besar diri, malah mereka merendahkan diri, dan dengan itu mereka dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu di antara ciri-ciri sahabat Rasulullah. Jawatan tidak menyebabkan dia lupa, jawatan tidak menyebabkan dia lalai. Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, satu ketika isterinya nak makan apple, nak ambil daripada, saya lupa apple ke kurma, saya ambil, dia nak ambil, dia suruh Saidina Umar, Abu Bakar ambil daripada Baitul Mal. Abu Bakar tak boleh. Maka isterinya pun, Saidina Abu Bakar asal dapat upah sebagai khalifah, kan, dia bagi pada isterinya simpan, belanja sikit, simpan, nak beli buah, dapat beli. Cerita dengan Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar kata, mana kau dapat duit ni? Wahai kanda, sebenarnya belanja yang kanda bagi tiap-tiap hari tu ada lebih dinda simpan buat beli ni. Kalau kita isteri macam tu, kita cakap apa? Apa dia? Jimat. Saya nak kata tak? Saya nak Abu Bakar kata apa? Oh, agaknya gaji aku besar lagi punya. Dikurangkan gajinya. Saya pun macam tu. Kalau isteri saya, macam mana beli ni? Alah bang, duit abang itu ada lebih-lebih, terlebih saya simpan. Ada saya pergi setiausaha bendahari negeri, minta tolong potong gaji saya. Banyak sangat gaji saya. Ada? Kita pun tak berani buat kan. Tapi saya nak buat macam tu. Khalifah tu. Bukan minta naik allowance lagi. Bukan minta naik allowance lagi. Ini kau adalah kaya raya, rumah besar, nak lagi allowance apa hal? Minta maaf cakap nak lagi bonus apa hal? Dah lah tu kau punya kerja tak ada skim, boleh dapat bencin dah tu. Kerja apa dulu ni? Dulu kerja apa? Hospital. Berapa tahun saja? 22. Nak masuk ke hospital jadi apa? Mesti ada kelulusan apa? Apa ni? LCE Dulu LCE macam apa? Macam sapi, macam PMR kerja berapa tahun? 32 tahun. Pencen sekarang dapat berapa? 1,000 lebih. Kalau kata gaji penuh tu baru 3,000 lebih lah. Kerja 10 tahun. Ini kerja 5 tahun je dapat pencen. Dan lah kerja tak ada skim, 11,000 dapat. Tak sakit hati ke? Kita cerita. Okey, tak salah. Tapi kau gunakanlah tu untuk agama, untuk tolong orang. Jangan kau untuk kayakan anak bini kau. Itu yang salah. Itu pentingnya kita melantik pemimpin ada di kalangan agama. Baru hantar posting video dalam tu Ustaz Fawaz tentang bahayanya memilih pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak ada agama. Tengok tu. Cari dah. Kita bukan nak cerita lebih, kita cuma ingatkan. Ingat, pemimpin yang zalim hasil daripada rakyat yang zalim. Bukan rakyat tu dizalimi. Engkau zalim pada Allah, engkau zalim pada kebenaran, Allah bagi engkau pemimpin yang zalim. Engkau dah tahu ada masalah, engkau pilih juga lagi tu. Kenapa? Itu maksudnya. Ini kait-kait sikit dengan pilihan raya kan. Dia dekat pilihan raya. Kenapa? Lepas tu kalau orang tanya saya, macam saya cakap sudah, nak pilih siapa Ustaz? Pilihlah yang paling dekat dengan agama. Kalau sama je dengan Ustaz, istiarah lah. Jangan kita macam orang bukan Islam nak pilih pimpin. Dibagi, dia aku pilih. Itu macam bagi anjing makan. Anjing kan gitu. Walaupun tuannya tu bapak penyamut, asal kau bagi aku makan, aku ikut kau. Kan anjing begitu perangannya. Cakap anjing lah. Astagfirullah. Cukuplah setakat tu malam ni. Cukup sampai ke akhirat. Kita akhiri dengan yang baik tu daripada Allah.
Yang kurang baik itu adalah kelemahan dan kesalahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.